قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menguruskan nasib para janda dan orang yang miskin akan mendapat pahala seperti mujahid fi sabilillah. Dan berkata perawi hadis, saya kira baginda juga ada bersabda dalam satu perumpamaan lain, seperti orang yang bersembahyang terus-menerus di waktu malam dan berpuasa setiap hari. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga pada malam ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh almarhum Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Kita dah lihat dalam pertemuan yang lepas sedikit daripada hadis ini, yang mana hadis ini, sifat mulia yang ada dalam hadis ini ialah bersegera. As-sa'i saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas, iaitu bersegera. Walaupun diterjemahkan di sini menguruskan nasib para janda dan orang miskin, tapi kita boleh ambil faham daripada kalimah sa'i sebagaimana ayat Quran dalam surah Al-Jumu'ah guna fas'au ila zikrillah. Bila mana dilaungkan azan Jumaat, maknanya imam dah ada atas mimbar dah, maka agama ajar, syariat ajar pada kita fas'au, maka hendaklah engkau bersegera. Daripada kalimah yang samalah keluarnya kalimah di sini as-sa'i. Jadi kita boleh ambil faham as-sa'i sini maknanya Nabi suruh bersegera. Bila kita ada dengar janda ataupun orang miskin yang berada dalam kesempitan. Bila sebut miskin maklum, sebab nama dia pun miskin. Miskin ni saya sebut dah diambil daripada kalimah sukun. Sukun ni kalau tuan-tuan mengaji dalam ilmu tajwid, maknanya mati. Dibaca dengan sukun. Huruf ini dibaca dengan sukun, maknanya dibaca dengan mati. Bila sebut mati, kalau kita nisbah pada manusia ataupun pada makhluk yang bergerak, apa yang berlaku bila mati? Terhenti. Berhentilah segala aktiviti. Kalau selama ni duk bekerja pagi sampai petang,
ataupun pagi beraktiviti, petang cara petangnya, malam cara malamnya. Bila mati, berhentilah aktiviti tu. Tak bergerak lah. Jadi miskin ni diambil daripada sukun tu lah. Nak isyarat pada kita, orang yang miskin ni maknanya orang yang terhenti aktiviti dia. Tak serupa dengan orang kaya. Kalau orang kaya, musim-musim sekarang ni, hujung-hujung minggu, nak keluar bawa anak bini pergi cari baju raya. Tak lama dah nak puasa, tapi cari baju raya. Tak apalah, bagus tu. Cuma nak sebutnya, orang yang ada duit, orang yang kaya, dia boleh beraktiviti. Hujung minggu, dia boleh pergi cari makan situ sini. Dia boleh pergi bawa anak dia berjalan, melancong. Bukan setakat dalam negara, luar negara dia boleh pergi. Dia rasa nak pergi shopping, dia boleh pergi shopping, bawa balik satu, apa dia panggil, troli. Penuh dengan plastik dalam tu. Ataupun dia nak pergi cari apa-apa keperluan yang diperlukan oleh anak bini dia. Boleh aja dia keluar daripada rumah dia pergilah ke mana dia nak pergi. Adapun orang miskin, daripada kalimah dia sudah cukup memberi gambaran dan makna pada kita. Orang ni orang yang terhenti aktiviti dia. Tak nak ke dia ada baju baru supaya kita yang ada duit ni boleh pergi beli baju baru untuk raya? Naklah jawab dia. Tak nak ke dia rasa makanan-makanan yang sedap-sedap orang duduk share dalam Facebook tu? Tak nak ke dia rasa? Naklah. Tak nak ke dia berjalan, bawa anak bini, pergi bersukaria, mandi kolam itu ini dan sebagainya? Tak nak ke dia? Naklah jawab dia. Habis tu kenapa tak pergi? Sebab miskin. Terhenti aktiviti dia dengan sebab tak ada duit, kita nak pergi ke mana? Orang yang ada duit dapat 2K kerajaan Madani bagi kan? Dapat 2K hari ni, esok tunggu tengok Kedah penuh lah. Tak gitu? Kedah. Sebelum dapat, lengang je Kedah. Dah dapat, penuh Kedah. Kedah makan pun penuh. Beratur nak masuk. Beratur nak pergi situ, beratur nak pergi sini. Belakang dah. Sebab apa tu? Sebab ada. Habis orang miskin tak nak ke? No. Tapi tak boleh buat sebab tak ada. Gitu. Dia mikir nak bawa anak bini juga cuti sekolah ni, anak duduk di rumah boring, tak ada buat apa. Anak orang kaya duduk di rumah pun dengan bagai-bagai benda ada. iPhone ada, iPad ada, laptop ada, apa tak ada? Ada. Tak boleh pergi berjalan rata-rata. Boleh tengok melalui iPhone. Yang tak ada, duk tengok dinding. Tengok dinding depan, dinding tepi, kiri, kanan, atas, bawah. Nak pergi ke mana? Kalau ada kawan-kawan ajak main, itu yang keluar pergi main rata-rata. Sebab apa? Sebab tak ada. Orang hujung minggu pergi berjalan rata-rata. Orang yang tak ada nak pergi ke mana? Itu orang miskin. Jadi kalimah miskin tu maklum. Bila sebut ada orang miskin, maknanya orang yang terhenti segala aktiviti dia. Maknanya bila kita tahu ada dekat dengan kita orang miskin sekarang ni, bukan dekat jarak je lagi dah, dekat maklumat. Kalau dulu dekat jarak sekeliling kita lah. Kalau dulu sebab apa? Tak ada alat ni, alat canggih-manggih ni. So yang kita tahu miskinnya sekeliling kita. Sekarang ni bukan jarak je dekat, maklumat dekat dengan kita. Duk mana sahabat anda kita ni? Jauh daripada kita, negeri dia. Tapi maklumat duk ada dalam grup kumpulan kita. Satu grup, satu kumpulan dengan kita sebab dia satu sekolah menengah dengan kita. Satu sekolah rendah dengan kita. Satu universiti dengan kita. Satu apa lagi dengan kita. Sekali duk mana dia? Jauh negeri. Tapi dekat tu dengan kita tu pada maklumat.
So kalau orang bagi tahu dalam grup sahabat kita ni susah ni, cuma dia nak bagi tahu sendiri, malulah, nampak sangat meminta-minta. Maklum tu pada kita tu. Siapa maklumat di kita, sahabat kita ni kategori miskin, wajib bantu. Tu asalnya tu, bersegera bantu. Sebab apa? Sebab orang ni orang miskin yang terhenti aktiviti. Dia nak beraktiviti juga tu. Sebab tu zakat fitrah kena keluar supaya apa? Supaya semua kaum muslimin boleh bergembira pada hari raya. Mana yang tak cukup duit untuk guna, keperluan untuk guna pada malam raya dan pagi raya, tak kena fitrah. Yang lebih kita berlebih, malam raya pun lebih lagi. Kalau kira dengan pagi esok, pagi raya pun lebih lagi. Kena keluar zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk yang miskin ni. Supaya apa? Tak terhenti aktiviti dia di pagi raya. Takut-takut dia duduk sedih pagi raya, tak ada orang bantu. Kita berlebih. Tu agama suruh as-sa'i, bersegera tolong. Ada di sekeliling kita, cepat-cepat bantu. Ada dalam maklumat kita, cepat-cepat tolong. Pakat-pakat holo. Sekarang lagi senang. Tak payah bagi nombor akaun dia, bagi QR, scan dia. Scan atas berapa? Nak atas 10, 15, 20, 50, 100, 1000 boleh. Atas. Tak nampak pun masuk dah ke akaun orang tersebut. Bukan susah. Nak kena pergi cari dah sekarang ni. Sampai maklumat yang sah. Boleh atas tu dah. Sekarang ni sangat-sangat canggih. Cuma nak sebutnya ialah sini ialah bila kita tahu ada orang miskin, maka Nabi kata as-sa'i. Orang yang cepat-cepat bantu orang miskin. Baik. Miskin ni disebut yang kedua. Tapi saya sebut awal tadi sebab maklum. Bila sebut kalimah miskin, kita orang Melayu sendiri pun tahu makna dia. Kita pun guna daripada bahasa Arab juga. Melayu ambil daripada Arab. Asalnya kalimah Arab, maksud dia gitulah. Apa saya sebut tadi. Tapi dah jadi macam bahasa Melayu kita. Sebut miskin je kita maklum. Orang ni adalah orang yang tidak ada duit. Pada hakikat lurahnya ialah dia terhenti aktiviti harian dia. Baik. Yang kedua yang Nabi sebut dalam hadis ni ialah golongan armalah. Golongan armalah. Dialih bahasa kepada bahasa Melayu jadi janda. Asalnya armalah. Bahasa Arab. Alih bahasa kepada bahasa kita, dia jadi ataupun diterjemah dengan kalimah janda. Jadi Nabi sebut dua golongan ni. Kalau mu tahu janda ataupun mu tahu ada orang miskin, maka cepat-cepatlah tolong. Bersegeralah tolong. Cuma siapa janda ni? Maklum bila sebut janda, maknanya seorang perempuan yang ketiadaan suami. Kalau yang mati dia panggil janda ke tak? Janda ke tak? Bahasa Melayu ni tanya ni. Orang Melayu kita dah. Dia risau benar kalau ustaz tanya. Tu pengajian orang Melayu. Sebab tu dia tak nak duduk depan. Risau aku kalau ustaz tanya tak boleh jawab ni kata. Kalau perempuan kematian suami, janda dah. Dah. Sudah. Kalau bercerai, janda dah. Janda. Sudahlah. Kena rujuk Dewan Bahasa dan Pustaka pula kalau gitu. Siapakah janda yang sebenar? Janda ni ialah seorang perempuan yang tidak ada suami. Sama ada dia berpisah dengan suami. Sebut pisah dua, sama ada mati ataupun pisah hidup. Gitu. Maka perempuan ni dinamakan dengan armalah. Ibnu Qutaibah disebut, diambil kalimah ni dengan kalimah armalah. Armalah ni kalau tengok asal dia agak daripada ramlun. Ramal ni orang Arab guna dengan makna pasir. Debu lah kalau kita dalam bahasa Melayu kita, habuk pun tak ada. Gitu.
Bahasa Melayu kita duk guna gitu lah. Aku nak beli ngapo, duit tak ada, apa pun tak ada. Ha tu. Ya tu, nak bagi tahu. Golongan armalah ni, golongan janda ni, ada janda yang ada ni, kira janda yang tak ada ni. Janda yang kaya tak apalah, janda berhias tak apalah, ni janda yang tak ada ni yang susah. Sebab tu Nabi suruh as-sa'i tu. Sebab asal kalimah armalah ni daripada kalimah ramlun, maknanya habuk pun tak ada. Dah lah saya sebut dalam pertemuan yang lepas, yang bekerja sebelum ni suami je. Dia nak bekerja, suami kata tak payahlah, awak jaga anak ya, didik anak di rumah. Saya tahu awak pun ada degree juga, tapi awak ambil tanggungjawab duduk di rumah, urus rumah tangga. Didik anak-anak gitu. Adapun cari nafkah ni serah pada saya lah. Saya seorang cari nafkah pun cukup dah untuk kita hidup. Tengok takdir Allah Ta'ala, umur suami tak panjang. Meninggal suami, bini tak ada kerja. Harap pada pencen suami ataupun KWSP dah kita. Kalau di Malaysia ni dua tu lah. Pencen suami. Bagi dua, kau bagi dua, bagi berapa? Tengok kerja 30 tahun boleh 60%. Kalau suami tu boleh bekerja sempat 30 tahun berkhidmat dalam penjawat awam, pencen dia 60% daripada gaji akhir dia. Tu yang orang duk berjuang sangat pencen-pencen tu. Cuma tu cerita pencen, ini nak sebut cerita lain ni. Kalau tidak pencen di negara kita, KWSP. Tengok si suami ni pula baru je bekerja. Baru 2, 3, 4 tahun bekerja. Baru membina rumah tangga katakanlah. Ataupun dalam tempoh 4, 5 tahun baru bekerja. Anak adalah 2, 3 orang contohnya. Meninggal si suami. Simpanan pun tak ada. Maknanya perempuan ni adalah berada dalam susah. Bila armalah yang macam ni lah, ibarat seperti habuk pun tak ada, duit pencen pun nak bayar rumah sewa pun tak cukup, apatah lagi nak tanggung anak, nak belanja anak pergi sekolah. Contohnya nak bayar rumah sewa pun tak ada, saya pun tak bekerja sebelum ni, baru nak mula cari ni. Maka perempuan yang armalah ni ataupun janda yang dipanggil dengan istilah Arabnya armalah ni, Nabi suruh bersegera tolong dan bantu dia. Kalau ada biasa masjid ataupun surau, dia adalah dia punya data dia. Kawasan masjid ni ada berapa orang, jandanya, miskinnya, fakirnya. Kawasan surau kita ni ada berapa orang, data dia. Tu biasanya jawatan kuasa masjid maklum. Cuma nak sebutnya ialah kalau golongan ni berada dalam susah, dua golongan ni, maka Nabi suruh bersegera tolong. Lepas tu Nabi sebut, bila Nabi suruh bersegera tolong ni, Nabi nak beritahu pahalanya besar sangat-sangat pahala dia. Macam mana? Nabi buat bandingan. Nak suruh nampak tu pahala besar. Nabi kata kal mujahidi fi sabilillah. Pahala dia umpama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Maknanya keluar pada jalan Allah. Keluar tu bukan keluar saja-saja. Bila sebut fi sabilillah ni enggak maknanya keluar pada jalan Allah Ta'ala tu dengan makna keluar untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Itu makna keluar fi sabilillah. Mujahid fi sabilillah itu maknanya orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Kalau perlu perang-perang lah. Kalau perlu apa untuk menegakkan agama Allah Ta'ala ni, masuk tanding calon, ya tu semua sekali ulama ambil jalan tu. Sebab tu dia kata al-harbu khidah tu. Peperangan itu adalah suatu bentuk satu bentuk penipuan, maknanya satu bentuk kelicikan yang mesti ada dalam peperangan. Begitulah ulama kata dalam pilihan raya kita kena ada strategi. Itu contoh-contoh. Baik. Jadi Nabi buat perumpamaan orang yang bantu ni, dua golongan ni serupa dengan berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Ada ulama sebut
Ada ulama sebut. Dia kata apa? Siapa-siapa yang tak mampu nak bangun beribadat pada waktu malam, tak mampu nak berjihad fi sabilillah, tak mampulah nak jadi supaya rakyat Palestin lawan Israel, tak mampu, tak beranilah di kita ni, ada penakut kita ni. Pun begitu juga tak mampu nak bangun di malam hari. Begitu juga tak mampu nak berpuasa di siang hari ni, saat bulan-bulan orang pakak duk berebut puasa ni, bulan Rajab Syaban ni. Kita sehari pun tak ada bulan Rajab Syaban. Tu maknanya sangat-sangat tak mampu tu kita tu. Setahun sekali, sebulan je kita puasa Ramadan je. Lepas tu habis Ramadan tak ada. Nak puasa 6 hari Syawal tak mampu. Marilah hari kebesaran Islam apa pun tak mampu. Nasib baiklah Ramadan ni mari sekali, wajib hukum dia puasa lah kita. Kalaulah Ramadan ni tak wajib, tak ada dalam setahun 365 hari tak puasa. Lemahnya kita. Nak bangun malam susah juga. Balik lewat dah kerja, penat dah pula kita. Nak bangun sebelum subuh 10 minit pun penat dah. Nasib baik sedar orang azan subuh, bolehlah berjemaah lagi. Apatah lagi jemaah subuh pun tak ada dalam agenda kita. Ulama kata, Ibnu Battal kalau tak silap sebut, dia kata kalau kita tak mampu nak buat jihad fi sabilillah, qiyamul lail tak mampu, puasa tak mampu, maka dia kata beramallah dengan hadis ni. Beramal dengan hadis ni. Hadis ni senang, jihad harta. Jihad pertolongan pula. Kita ada duit lebih, nak bangun malam tak larat kita, nak puasa siang hari pun malah kita. Nak jihad fi sabilillah tak berani kita. Cerita tu pun takut dah tutup muka. Anak tak tutup muka, kita tutup muka tengok. Contohnya, maka kita ada duit, holo pada orang miskin, holo pada janda yang kesempitan. Maka pahalanya, kata Ibnu Battal, serupa dengan mu bangun di waktu malam berqiyamul lail, mu puasa di siang hari, ataupun mu berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Tu jalan mudah tu. Ulama buat formula dah tu. Kita tak mampu, ambil jalan ni. Kita malah nak bangun malam, malah kita sedap tidur, bilik berekon pula. Kita nak puasa siang hari, banyak sangat makanan sedap, walaupun tiap-tiap hari itulah menu dia, roti canai nasi lemak, roti canai nasi lemak. Nak tinggal susah juga, punya perangai nafsu kita malah. Maka tolong orang susah, orang miskin yang ada sekeliling sekitar mukim masjid Lama Batu 6. Ada janda-janda yang kesusahan, kesempitan di bawah qaryah masjid Lama Batu 6, bantu. Holo RM50, holo 100 sebulan, holo berapa? Berapa ikut senang kita? Tu kata Ibnu Battal, beramallah dengan hadis ni. Jangan sia-siakan. Tolong fakir miskin, tolong janda pun tak, bangun malam pun tak, qiyamul lail pun tak, jihad sama sekali tak. Rugi hidup kita. Baik. Dalam hadis ni Nabi buat perbandingan orang yang cepat-cepat tolong janda dan juga orang miskin. Nabi kata serupa mujahid fi sabilillah. Sama kok mana ni? Faham ke sama kok mana? Sama dari segi apa? Siapa Nabi kata seperti orang berjihad pada jalan Allah. Sama di mana ni? Maka ulama tolong senarai pada kita. Satu, ulama kata orang yang bersegera tolong janda dan miskin ni, dia tolong untuk menghidupkan jiwa yang nak mati. Nak mati, mikir macam mana nak meneruskan kehidupan kita ni. Tuan-tuan dengar kes waktu PKP dulu kan, ramai kan orang bunuh diri, terjun bangunan, terjun laut. Sekarang ni ada lagi. Hari tu kan tuan-tuan tengok viral kan, kerajaan Kelantan sembahyang hajat di jambatan.
Sebab jambatan tu ramanya orang duk terjun jatuh dalam sungai Kelantan. Jadi inisiatif kerajaan Kelantan, menteri besar buat semayang hajat situ. Semayang hajat mana-mana pun tak apa. Cuma dah situ tempat berlaku. Maka semayang kat situ. Mudah-mudahan barakah tempat kita semayang tu tak ada dah lepas ni orang buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Supaya orang dululah dia nak bina rumah, nak letak asas, dia semayang hajat dulu atas tanah tapak tempat nak buat rumah. Ambil barakah, ni tanah ni nak guna untuk buat ibadat, bukan rumah nak bina untuk enjoy, tidak. Ni dia duk viral. Apa ni semayang hajat di jalan raya? Macam-macam sekarang ni tuan-tuan. Baik, orang dulu-dulu lama dah tu guru kita dah buatnya, cuma nak sebutnya ialah isu bunuh diri sebab tekanan hidup ni lama dah duk berlaku. Tu yang terjun, yang bunuh diri, yang gila ramah. Yang stres ramah. Statistik dalam radio ada slot, IKIM ada slot. Bahas isu tertekan. Isu kehidupan yang menyebabkan tekanan pada jiwa. Sehingga orang jadi murung, jadi gila dan sebagainya. Jadi orang yang ni orang yang segera bantu golongan miskin ataupun golongan armalah yang kesempitan ni, tak ada rezeki tak ada orang yang mencari nafkah untuk bagi pihak dia, anak-anak pun ramai dan sebagainya. Maka kalau kita tolong bantu, maka kita ni umpama orang yang menghidupkan jiwa yang nak mati. Adapun orang yang berjihad pada jalan Allah tu, macam di Palestin tu ataupun di zaman Rasulullah dulu lawan orang kafir Quraisy dan sebagainya tu mereka tu menghidupkan juga, tapi bukan menghidupkan jiwa, menghidupkan agama. Gitu. Di saat agama tak boleh zahir, maka berjuang kita untuk lawan orang kafir tu sehinggalah nampak pengamalan Islam ataupun kita panggil syiar Islam. Sebab tu semayang jemaah, semayang Jumaat, dia salah satu daripada syiar Islam. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang mengagung, membesarkan syiar Allah, maka itu tanda hati seorang yang bertakwa pada Allah. Sebab tu membina masjid salah satu daripada syiar. Masjid ni salah satu daripada syiar Islam. Tapi kalau ada masjid saja tak hidup syiar tu. Tapi bila dengar orang azan, orang tahu sini hidup Islam. Supaya kita pergi mana tuan-tuan? Mana? Kalau tuan-tuan pergi ke sebelah Malaysia barat kan? Belah sana barat kan? Sabah Sarawak, barat ke timur? Timur. Malaysia timur. Kalau kita pergi ke sana, kita lebih banyak jumpa gereja daripada masjid. Sekarang ni mungkin banyak lakuk masjid, tapi kalau dulu-dulu gereja serupa dengan tempat kita. Lalu Simpang 3, jumpa sini Batu 6, depan lagi Syakiri, depan lagi Sungai Mulia, depan lagi Sa'ad Abi Waqqas, depan lagi tak ingat tak? Tak pergi masjid, duduk di Batu 6 saja. Kalau ke depan ni Simpang 3, depan lagi Sungai Cincin, depan lagi Gombak Utara, depan lagi tak pergi juga. Contoh tuan-tuan ni saya tahu tuan-tuan pergi, cuma kita orang Melayu gitulah. Baik, mana tadi nak sebut? Ibaratnya gitu. Jadi masjid ni bila bunyi azan, maka itu syiar. Oh, sini ada orang Islam. Semayang Jumaat hidup, orang pakat keluar mari masjid. Maknanya itu syiar Islam. Sebab tu ulama mengatakan menghias masjid dengan cantik tak termasuk dalam perkara membazir. Sebab dia menzahirkan syiar Islam. Beza tak tuan-tuan tengok masjid dengan tengok gereja? Hati rasa kan? Beza.
Hati tengok masjid. Tuan-tuan tengok dalam Facebook Masjid Nabawi, cukup dah. Tenang, berasa damai. Tak tengok masjid, tengok kubah hijau. Kubbatul khadra tu. Tengok kubah hijau tu. Cukup menenangkan dah. Cukup berasa tenang dalam apa? Dalam hati kita. Apatah lagi dengar azan daripada Masjid Nabawi, lagi rasa tenang. Banding dengan dengar azan daripada Masjid Batu Enam, lain. Dah. Lain. Walaupun dua-dua bila suara sedap lah kau. Tapi lain. Tu syiar dia panggil. Sebab tu syiar tu salah satu daripada tanda takwanya hati seseorang itu. Baik, nak sebutnya ialah bila orang tu berjihad di satu tempat yang Islam tak boleh tertegak, macam di Mekah. Kenapa Nabi keluar, strategi Nabi keluar, Allah Ta'ala suruh keluar daripada bumi Mekah. Padahal nak tegakkan Islam di Mekah tu juga, tapi tak boleh. Strateginya kena keluar dulu, pergi ke Madinah dulu, naikkan syiar Islam. Biar orang kafir tengok, ui, gah dah Islam di Madinah. Sebab tu bila hari Fathu Makkah, Allah Ta'ala bubuh dalam hati orang kafir pada masa tu rasa gerun nak berdepan dengan tentera Islam. Padahal tentera Islam daripada bumi Madinah nak pergi buat pembukaan kota Mekah, tak ada bawa senjata. Tapi dia mari rasa gerun, takut. Sebab apa? Sebab umat Islam ramai, ada kerajaan, ada daulah, ada syiar. Maka orang yang berjihad pada jalan Allah, dia menghidupkan agama. Sama tu. Sama-sama menghidup. Yang ni menghidupkan jiwa yang nak mati, yang ni menghidupkan agama supaya zahir dua-dua. Baru satu poin. Sambung lepas gaya. Sambung lepas gaya. Ada dua lagi, dua ke tiga poin lagi. Banyak lagi poin. Seminit, boleh seminit. Seminit lah. Yang kedua, kau kena azan. Azan. Kita berhenti. Sambung lepas daripada Syawal, Zulqa'dah. Masih di hadis yang sama lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.